Menjala ikan, aktiviti yang menjadi kewajipan Muhammad Nur Badri Mat Sidik hampir setiap minggu. Ikan-ikan air tawar seperti lampam dan talapia enak untuk dijadikan pekasam, namun lambakan ikan bandaraya di dalam sungai menjejaskan pencarian Badri. Setiap tebaran jala pasti dipenuhi makhluk ini sahaja. Berat. Bantuan. Dulu masa mula-mula datang sini, kalau kita jala, kita boleh dapat talapia tu. Sekali jala, dalam 90% tu talapia. Sekarang dah terbalik, 90% tu bandaraya. Talapia jadi 10% je. Lepas tu ikan bandaraya kat sini pula yang kita dapat bukannya kecil-kecil. Semua saiznya besar-besar, atas kilo. Dia memang banyak mengganggu lah. Lepas tu jala kita pun, peralatan kita nak tangkap ikan pun rosak. Jadi masa kita, elok-elok kita boleh dapat ikan 1 jam, kita kena buat 2 jam kerja. Baru boleh dapat target kita. Mesra dipanggil Badul, Sungai Kuyuh Bukit Jalil, Kuala Lumpur mula menjadi tumpuannya untuk mendapatkan ikan bandaraya sejak 2 tahun lalu. Sebelum ini, lelaki berusia 43 tahun ini hanya membuang ikan spesies ini begitu sahaja sekiranya terlekat pada jala. Kini, ia sebaliknya. Telur dan isi ikan bandaraya memberi peluang kepadanya mencana pendapatan sampingan. Sini dia berbatu. Tapi disebabkan dia berbatu ni lah, banyak bandaraya. Tapi belah bawah dia tu ada separuh tempat dia berpasir. Memang ikan bandaraya ni memang suka tempat yang lagi berbatu macam ni lah. Berbatu ada lumut-lumut. Tapi dia boleh juga duduk tempat yang berlumpur. Dia ni memang dahsyat ikan ni. Memang boleh kata tahan lasak lah. Air macam mana pun dia boleh hidup. 1, 2, 3, ya! Muhammad Haziq A. Rahman antara rakan yang berkongsi minat yang sama memancing dan menjala. Mereka tidak pernah menyangka telur ikan ini menjadi buruan kaki pancing, terutama ikan keli. Segalanya bermula apabila salah seorang pengikut akaun sosial memohon untuk mendapatkan beberapa kilogram telur ikan tersebut. Telur bandaraya ni sebenarnya adalah umpan untuk ikan keli. So jadinya dekat Melaka kebetulan masa tu memang kerap membuat pertandingan memancing. Hamba Allah ni lah seorang dari Melaka ni hubungi saya untuk order 4 kilo. Dekat situlah bermulanya saya dengan Abang Badul rancak memburu ikan bandaraya lah. Dalam masa yang sama kita mengurangkan populasi ikan bandaraya di dalam sungai dan dalam masa yang sama juga kita menjana pendapatan sampingan. Proses mendapatkan telur tidak semudah disangka. Dianggarkan daripada 100 ekor ikan ini, hanya 15 ekor sahaja yang mempunyai telur. Telur bandaraya berbanding dengan umpan yang klasik lah, macam cacing, hati ayam. Telur bandaraya ni adalah lebih, daya tarikan untuk ikan keli tu lebih tinggi. Sebenarnya bukan ikan keli saja, dia kepada ikan-ikan yang pemangsa. So telur bandaraya ni dia ada satu aroma yang boleh membuatkan ikan-ikan pemangsa ni lebih cepat menangkap umpan tersebut, telur tu. Okey, kalau saiz macam ni biasanya saya boleh dapat dalam RM8 ke RM10. Kalau saiz, kalau kecil sikit RM5 lah. So inilah harga pasaran dia sekarang untuk telur bandaraya. Kebiasaannya dalam sebulan hanya 4 kilogram telur sahaja dapat dibekalkan kepada pelanggan. Rata-rata merupakan pemancing luar dari Lembah Kelang, terutama utara dan selatan Semenanjung. Kesukaran mendapatkan umpan telur ikan ini menaikkan nilainya sehingga RM40 sekilogram. Malah ada yang menawarkan sehingga RM60. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat, Dr. Khairul Nizam Mat Zain, sudah 20 tahun berkecimpung dalam penyelidikan ikan air tawar.
Dalam penyelidikannya, Dr. Khairul Nizam lebih fokus dalam mengenal pasti jenis dan populasi ikan air tawar asli Malaysia. Kemasukan ikan-ikan luar seperti ikan bandaraya atau nama saintifiknya Hypostomus plecostomus boleh mengganggu populasi ikan air tawar asli negara. Ikan bandaraya ni sebenarnya secara sejarahnya berasal daripada Amerika Selatan, terutama daripada Amazon, dan dibawa masuk bagi tujuan industri akuarium ataupun fish hobbies. Okey, yang digunakan untuk tujuan mencuci cermin. Tetapi disebabkan apabila peminat ataupun hobis ikan akuarium ni dah tak mau ikan tu, maka ikan tu dilepaskan di dalam persekitaran sungai. Maka ikan ini mula membiak dan menakluki persekitaran sungai kita, di mana mereka ni menjadi penakluk ataupun invasif. Tabiat pemakanan dia tu yang menyebabkan dianya secara tidak sengaja membunuh semua telur-telur dan juga anak-anak ikan yang kecil, serta juga memakan lendir-lendir pada badan ikan. Ikan dewasa mampu mencapai panjang sehingga 60 cm bersamaan 2 kali pembaris panjang. Bila ikan ini ada di dalam sungai, apa akan jadi dengan kepelbagaian ikan tempatan kita? Ini contoh ikan baung. Kita hanya dapat 1 ekor sahaja. Ikan ini dikenali dengan nama ikan kenjing ataupun ikan baung nyet-nyet. Dan dia ni dikenali dia berbeza dengan disebabkan dia mempunyai misai yang panjang. Okey, dan misai bawah dagu dia pun yang panjang. Juga dikenali sebagai baung layar disebabkan dia mempunyai layar sirip adipus yang lebar dan panjang. Ramai yang meminati ikan ini, ikan baung ni. Rasa isi dia pun sedap. Namun disebabkan kehadiran ikan-ikan bandaraya dan juga ikan tilapia ni menyebabkan populasi ikan ni semakin berkurangan. Dengan analogi sifatnya yang suka membersihkan kawasan sekitar telah membawa kepada gelarannya sebagai ikan bandaraya, ikan sapu-sapu dan janitor fish. Antara kelebihan haiwan ini, ia mampu hidup selama lebih 30 jam tanpa air dan boleh berada di dalam apa jua jenis air tawar. Ikan bandaraya ni atau yang juga digelar salah satu ikan invasif yang mana ia sering kali digelar sebagai ikan sapu. Dia makan apa sahaja yang ada di kawasan persekitaran dia. Boleh dikatakan ikan ni nak kata dia ni sehinggakan lendir pada ikan lain juga akan turut dimakan. Yang mana lendir, lapisan lendir ni sebenarnya bertujuan untuk melindungi ikan-ikan ni daripada terkena jangkitan penyakit, dan sekiranya lendir ni hilang ataupun terhakis akan menyebabkan ikan tersebut mati akibat jangkitan kuman. Dan masa saya pegang ni sebenarnya masih lagi terasa macam bergetar, dan sebenarnya Dr. Khairul Nizam beritahu yang bergetaran tu sebenarnya sebab gigi dia masih lagi macam mana tu? Pernafasan dia dan dia punya pergerakan rahang dia tu masih berlaku. Jika diperhatikan, mulut ikan ini berada di bahagian bawah dan berlipat bibirnya. Gigi pula terasa seperti berus lembut jika dipegang. Keadaan ini memudahkannya melekap pada sumber makanan sambil mengikis dan menyedutnya. Bahagian bawah badan ikan bandaraya pula agak lembut apabila disentuh, tetapi lebih keras jika dibandingkan dengan ikan-ikan lain. Ikan ini pula persenyawaannya bukan berlaku di dalam badan. Persenyawaan dia berlaku di luar badan, di mana ikan ini akan melepaskan telur dia di dalam air, dan ikan jantan lain pula akan melepaskan semen ataupun sperma dia pada telur untuk dipersenyawakan. Selepas itu ikan ini biasanya dia akan menjaga
telur-telur yang disenyawakan. Sehinggalah telur-telur itu menetas dan terus membiak. Ketika pembedahan dilakukan, kami mendapati bahagian badan sebelah atas dilindungi dengan sisik yang sangat keras, terutama pada bahagian kepala. Okey, ini sebahagian daripada kulit ataupun sisik ikan bandaraya ni memang agak keras. Berbeza daripada sisik ikan yang biasa. Dia bukan macam sisik kita selalu pada ikan lain tu bila kita siang kan. Dia boleh tertanggal. Ini tak. Dia macam perisai. Sisiknya yang keras dan berduri mengakibatkan ia tidak diburu oleh haiwan pemangsa seperti biawak dan memerang.